sementara dibuka bagi menempatkan seramai 334 mangsa daripada 82 keluarga, dan daerah Kemaman masih merekodkan jumlah mangsa tertinggi apabila seramai 345 mangsa daripada 100 keluarga ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara, dan jumlah mangsa di Setiu terus meningkat apabila 2 lagi pusat pemindahan sementara dibuka, iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Besut dan Balai Raya Kampung Padang Serai diaktifkan bagi menempatkan semua mangsa. Dan kita doakan keselamatan mereka, dan ingat, ikut arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berwajib dalam kita berhadapan dengan situasi banjir ini. Kami doakan semoga anda terus dipelihara, diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan musibah ini. InsyaAllah dalam masa yang sama, terus sama-sama kita jaga kawalan kendiri kita untuk kita elakkan jangkitan-jangkitan kronik COVID-19, jangkitan COVID-19 ketika musim bencana banjir ini. Okay? Cuba bersama-sama kami seketika nanti Forum Bicara Ad-Din. Dengarkan bersama dengan Iwan Syahman, Ajaib, Akhirat Janji Allah Itu Benar, IKIM Inspirasi Korea Islami. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah, sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadahlah dengan keikhlasan. Dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti. Menikmati syurga, itu janji Allah. Sedekahlah, pasti kamu kaya. Bersyukurlah di atas nikmatnya. Tawakallah, serahkan dirimu. Ibadahlah dengan keikhlasan. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Oh dunia penuh dengan sandiwara. Jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki. Janji Allah itu benar. Kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti. Menikmati syurga, itu janji Allah. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Bersujudlah, sampai kau menangis. Berzikirlah, bersihkan hatimu. Berdoalah, mohon pengampunan. Bersolatlah, pasti kamu tenang.
inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar Radio IKIM, Radio Institut Kepahaman Islam Malaysia. InsyaAllah pada malam ini kita akan bertemu kembali. Dan pada malam ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang penting sekali dalam program forum bicara ad-din kita, yang mana kepentingannya dia melibatkan kita kata masa depan dan kehidupan umat Islam sejagat. Dan alhamdulillah tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan persediaan umat Islam menuju endemik. Itulah yang dimaksudkan dengan betapa pentingnya kita kata topik pada program forum bicara ad-din Radio IKIM pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan ahli panel jemputan, iaitu dua orang ahli jemputan, ahli panel jemputan kita pada malam ini yang amat hebat orangnya. Okey. Mereka mempunyai kepakaran, ilmu pengetahuan mereka, dan pada masa yang sama mereka mempunyai peranan yang amat penting sekali kepada apa kita kata macam masa depan, insyaAllah dari segi membantu hala tuju umat Islam berkaitan dengan bidang kepakaran mereka tersebut. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan juga untuk berbicara sedikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang kedua-dua orang ahli panel yang dijemput khas untuk bersama-sama kita dalam forum bicara ad-din pada malam ini. Saya mulakan dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Dr. Ahmad Fairuz Muhammad. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk membaca ataupun untuk kita berkongsi sedikit berkaitan dengan latar belakang beliau. Dr. Ahmad Fairuz Muhammad sebenarnya merupakan seorang, kalau kita lihat di sini merupakan apa kita kata macam okey. Okey, kita teruskan ya. Okey, sebenarnya Dr. Ahmad Fairuz Muhammad pada malam ini dari segi latar belakang beliau merupakan seorang pakar psikiatri. Okey. Kalau dilihat juga ya, beliau merupakan seorang pengarah urusan Medi Ehsan Occupational Safety and Health Selangor Sdn Bhd. Dan sebagai seorang yang mempunyai latar belakang psikiatri, pada masa kini beliau juga adalah merupakan seorang timbalan dekan Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu dan juga merupakan seorang pembantu profesor dalam bidang kesihatan awam, pakar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Fakulti Perubatan Universiti Cyberjaya. Di samping itu, Dr. Fairuz juga turut memainkan peranan dengan memegang pelbagai jawatan yang penting seperti fellow dan keahlian
dalam Persatuan Perubatan, organisasi pakar seperti Persatuan Perubatan Malaysia, Akademik Perubatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan sebagainya. Itu merupakan latar belakang yang saya sempat kongsikan sedikit sebanyak bersama dengan Dr. Ahmad Fairuz. Dan saya ingat bersama dengan kita juga pada malam ini, kita Alhamdulillah bertuah juga dapat menjemput yang berbahagia Tuan Haji Nur Azman bin Mat, yang juga sebenarnya merupakan apa kita kata merupakan sekejap ya, saya hilang yang merupakan yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kaunseling dan Pembangunan Insan Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Alhamdulillah, kita akan mulakan sesi kita pada malam ini dengan beberapa persoalan-persoalan dan perkongsian-perkongsian yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Untuk makluman pada pendengar sekali lagi, pada malam ini tajuk kita berkaitan dengan persediaan umat Islam menuju endemik. Untuk tidak melengahkan lagi masa yang kita ada, saya akan mulakan untuk pusingan yang pertama ini dengan yang bahagia Dr. Ahmad Fairuz. Di sini kita nak cuba dapatkan pandangan dan juga apa kita kata dari segi kepakaran latar belakang Dr. Ahmad Fairuz berkaitan dengan persediaan umat Islam menuju endemik. Di sini kalau kita lihat sekarang ini kita masih berada dalam fasa endemik, fasa pandemik, dan kita dijangka akan menuju kepada fasa endemik. Jadi saya percaya para pendengar ingin juga sebenarnya mengetahui apakah perbezaan, adakah terdapat perbezaan ataupun apakah yang dimaksudkan dengan pandemik dan adakah ia berbeza dengan endemik. Kedua-dua konsep tersebut itu sebenarnya sedikit sebanyak akan memberikan kepada kita hala tuju dan langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam proses kita untuk kita membebaskan diri kita dan meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini yang selama ini kita rasa macam sedikit sebanyak terjejas ya akibat daripada pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi soalan yang pertama kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Fairuz, jika boleh kita mohon untuk menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan perbezaan konsep pandemik dan endemik. Adakah perbezaan ataupun wujud perbezaan di antara kedua-dua konsep ataupun aspek tersebut. Dipersilakan yang berbahagia Dr. Ahmad Fairuz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Khairul Azhar sebagai moderator program Bicara Adin pada malam ini, Ustaz Nur Azman dan juga para pendengar IKIM. Jadi pertama-tamanya saya terima kasih kepada Encik Khairul Azhar kerana memberi penerangan berkenaan sedikit mengenai latar belakang saya. Di secara ringkasnya kepakaran saya dalam bidang kesihatan awam dan juga kesihatan pekerjaan. Okey, dan saya juga merupakan aktivis dalam Green Crescent Malaysia yang melibatkan banyak aktiviti psikologi di komuniti dan juga kemasyarakatan. Okey, untuk kita fokus kepada tajuk kita pada malam ini iaitu persediaan umat Islam untuk menuju endemik, kerana kita tahu kita sudah berhadapan lebih kurang 2 tahun berkenaan dengan COVID-19, pandemik dan sebagainya, di mana arah tuju kita takkan sampai bila kita nak menghadapi pandemik lama-lama kita pun panik semua orang panik sampai bila. Jadi kita mesti ada orang kata pandangan masa hadapan, bila hala tuju kita, ke mana kita nak berapa lama kita nak bersama dengan COVID-19 dan sebagainya. Jadi istilah terima kasih kepada IKIM kerana memberi satu topik yang cukup mantap bagi saya
tajuk yang sangat relevan berkenaan malam ini, iaitu bagaimana kita nak kupas bagaimana kita nak menuju ke arah endemik. Jadi soalan yang pertama, kita kena faham dahulu apakah itu pandemik sebelum kita nak pergi ke endemik. Adakah kita dah betul-betul faham tentang pandemik walaupun kita dah duduk bersama dengan pandemik ni 2 tahun, adakah kita dah faham apakah itu pandemik? Okey, sebab apabila kita tidak kurang faham mengenai pandemik ni, dia boleh menjadi kembali. Walaupun kita dah endemik, dia boleh jadi pandemik balik. Jadi pandemik ni makna kata secara layman yang kita boleh takrifkan di mana peningkatan kes ataupun wabak itu dia meningkat secara eksponensial, meningkat yang terlampau tinggi, yang tidak boleh dikawal di satu-satu kontinen, di satu-satu negara, dan melibatkan banyak negara, ini di situasi ini kita panggil pandemik, ataupun kata mudahnya kita panggil global outbreak. Outbreak mungkin di satu-satu lokaliti, tetapi apabila banyak outbreak berlaku dalam masa yang serentak di banyak negara-negara, negeri-negeri dan di serata dunia, ini kita declare sebagai pandemik. Di mana COVID-19 telah kita declare, WHO declare sebagai pandemik pada 11 bulan 3 2020. Okay, so ini kita dah nak almost 2 years dah, bulan 3 ni kan. So dah almost 2 years dah, kita dah hampir 2 tahun kita nak bersama pandemik 2020. Jadi apabila berlaku banyak kes secara serentak, ini kita panggil pandemik. Tetapi kita kena faham juga banyak kes-kes yang lain juga, contohnya kanser kan, memberi impak kematian. Di serata dunia orang mengalami kanser paru-paru, kanser payudara, kanser prostat, macam-macam kanser, dan juga menyebabkan kematian juga. Kenapa kita tak panggil ini adalah pandemik juga? Antara salah satu syarat juga kita panggil pandemik ini, dia mestilah contagious. Dia mudah berjangkit. Transmissible dia tinggi. Dia mudah berjangkit antara seorang dengan seorang yang lain. Sebab tu kebanyakan kita panggil pandemik ni adalah penyakit yang mudah berjangkit. Dengan rate yang tinggi, dengan kadar yang tinggi dan cepat. Dan satu lagi kriteria adalah dia memberi impak yang tinggi. Berkenaan dengan severity, berkenaan dengan impak kesihatan. Contohnya yang terutamanya menyebabkan kematian lah. So ini outcome yang utama, ia menyebabkan kematian. Tak kira golongan yang berpenyakit, golongan tak berpenyakit, yang sudah berusia ataupun golongan yang muda. Ataupun dalam term dia kita panggil case fatality rate. So ini merupakan salah satu juga kriteria kita declare as the pandemic. Kita mendefinisikan penyakit ini sebagai pandemik. Jadi apabila kita nak pergi ke endemik, dia ada satu kita panggil kita perlu menjalankan satu assessment untuk mengetahui bila kita sesuai ataupun sampai satu tahap yang kita boleh menuju ke endemik ini. Jadi endemik ni di mana kes itu sentiasa ada. Kes tu tetap ada. Maksudnya kita masih akan hidup bersama dengan COVID-19. Kita masih akan hidup bersama dengan COVID-19. Hari-hari kita akan masih dengar lagi orang ada COVID-19 dan sebagainya. Kita masih bersama dengan COVID-19. Seharian kita bersama dengan COVID-19 juga. Tetapi di mana kita boleh mengawal. Mengikut setiap lokaliti di Malaysia, negeri-negeri, daerah-daerah, dia mampu mengawal kes-kes COVID-19 ini. Dan juga kita boleh mengawal dan juga dia tidak memberi impak yang tinggi dari segi keterokan dia. Kadar kematian kurang. Kadar kes yang teruk
kes keempat, kelima diklasikan itu yang memerlukan ICU dan sebagainya pun kurang. Yang perlu masuk hospital memerlukan oksigen pun kurang. Ini baru kita kategorikan sebagai endemik. Maksudnya kita boleh kawal. Dan juga satu lagi kriteria kita boleh predict bila akan berlakunya kenaikan kes. Kita dah boleh tengok pattern dia setiap minggu. Kita akan compare setiap tahun bila dia punya kes-kes ni akan meningkat. So kita boleh predict kes-kes ini. Kita boleh jangkakan. Jadi ini jauh dia punya definisi antara pandemik yang saya maksudkan tadi ke endemik. Di mana bukan kita tak ada COVID. Bukan COVID tu dah tak ada langsung. Tapi kita hidup bersama COVID. Tetapi kita boleh kawal. Kita boleh kawal COVID tu. Kita dah empower community kita. Kita dah bersiap siaga lah untuk bersama dengan COVID-19. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Ahmad Fairuz di atas penerangan yang begitu jitu terhadap perbezaan konsep dan juga aspek yang berkaitan dengan pandemik dan endemik. Dan penjelasan itu memang sebenarnya satu penjelasan yang amat kita perlu fahami pada sekarang ini, pada ketika ini ya. Dan Dr. Ahmad Fairuz sendiri sebagai seorang pakar perubatan kesihatan awam sebenarnya telah menunjukkan kepada kita tentang perbezaan tersebut. Okay, dan apa yang kita perlu lakukan kerana setiap daripada fasa-fasa sama ada pandemik ataupun endemik, dan dia mempunyai apa kita kata gambaran yang tersendiri dan tertentu. Dan perlu kita maklum juga seperti apa yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Fairuz tadi kalau dah masuk ke fasa endemik tu, dia mungkin boleh juga kembali patah balik kepada fasa pandemik. Itu yang kita risaukan, dan kita tak mahu keadaan itu berlaku. Sampai bila kita nak berada dalam suasana seperti ini. Jadi kita memerlukan kefahaman seperti ini. Kenapa? Kerana kefahaman seperti ini akhirnya nanti dia akan membantu kita untuk memilih apa sebenarnya langkah-langkah ke ataupun perbuatan ke ataupun perkara yang perlu kita lakukan sebagai persediaan kita untuk kita terus meninggalkan fasa pandemik ini. Kita dah tak mahu lagi dah lama-lama dalam fasa seperti ini kan. Itu memang amat membantu. Okay. Dan insyaAllah nanti kita akan teruskan lagi bersama dengan Dr. Ahmad Fairuz berkaitan dengan mungkin fasa pandemik atau fasa endemik. Masing-masing tu mempunyai apa kita kata SOP dia. SOP dia yang tertentu. Kita semua tahu kan apa itu SOP sekarang ni. SOP dia yang tertentu dan tersendiri, dan pada masa yang sama apa yang kita perlu lakukan, dan adakah kesan SOP itu macam mana yang perlu kita dilakukan. Jadi dia akan memberi juga apa kita kata hala tuju kepada kita untuk kita memilih apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan SOP yang tertentu supaya kita dapat terus bersedia untuk masuk ke fasa endemik dan seterusnya dapat membebaskan diri kita lah daripada kita kata pandemik COVID-19 ini. Dan bersama dengan kita juga pada malam ini ialah Yang Berbahagia Ustaz Nur Azman. Jadi kita terus kepada persoalan yang seterusnya bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Nur Azman. Soalannya di sini nak melihat kepada sebelum ni kita telah menjalani ataupun kita telah nak tak nak memang terpaksa menjalani kehidupan kita dalam suasana wabak, suasana pandemik COVID-19, dan di situ terdapat pelbagai SOP juga sebenarnya, dan SOP itu sedikit sebanyak kita dapati dia telah menjejaskan, telah menghalang, telah menghadkan sama ada dari segi pergerakan, sama ada dari segi mungkin juga perhubungan, dan pada masa yang sama dia menjejaskan
menjejaskan apa kita kata macam keharmonian atau perpaduan antara sesama ahli keluarga, adik-beradik, ibu bapa dan sebagainya. Okay, dan dia memberi kesan apa kita kata yang tersendiri dan berbeza ya dengan apa yang kita alami sebelum ni. Kita tak ada pun mengalami apa yang kita alamilah ketika wabak atau ketika mengharungi suasana kehidupan dalam suasana pandemik COVID-19. Jadi bila dah jumpa, kita dikenalkan dengan SOP dan kita terima dia sebagai satu bentuk kehidupan yang baru, kita panggil new normal ketika musim pandemik ini. Dan kita nak melihat macam mana yang bahagia Tuan Haji Nur Azman, keadaan ini akhirnya disebabkan oleh pelbagai SOP, pelbagai bentuk dan sebagainya menjejaskan apakah yang berlaku sebenarnya di kalangan umat Islam ketika suasana seperti ini pada peringkat yang mampu menjejaskan kehidupan kita. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam forum bicara ad-din dengan topik persediaan umat Islam menuju era endemik. Terima kasih Encik Khairul Azhar selaku moderator kita pada malam ini, dan tak lupa rakan panel saya Dr. Ahmad Fairuz dari Universiti Cyberjaya, serta sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dikasihi sekalian. Biasalah bila program ni malam kan, sama ada orang yang memang tunggu program ni, dia akan tunggulah, ataupun ada usaha-usaha lain, tapi mungkin benda ni boleh didapati daripada IKIM melalui media-media yang ada lah. Okey, penerangan Dr. Ahmad Fairuz sebentar tadi berkaitan dengan pandemik dan endemik kan, dan kita hampir 2 tahun lebih kita berada dalam suasana ni di mana masyarakat seolah-olah sudah lali, sudah tahu, sudah biasa dengan SOP kan, biasa dengan peraturan-peraturan nak masuk kedai kan, nak jumpa orang, pergi sekolah Mula-mula dulu ya Cik Khairul dan Doktor, kita bayangkan macam mana lah kanak-kanak kecil nak kena pakai topeng, betul kan? Mesti dia rimas, betul tak kan? Mesti dia rasa macam tak selesa kan? Tapi nampaknya bila sudah mula dapat keluar dari rumah, nampak anak-anak tu okey je, macam anak saudara saya lah kita nampak kan. Okey pula, tak ada di tengah-tengahnya topeng tu, sebab mungkin sampai maksud dan mesej kita bahawa kita semua kena pakai pelitup muka, kena pakai topeng, kita kena bersedia sebab virus ni tak nampak. Jadi alhamdulillah anak-anak kita faham dan mudah untuk kita melakukan perkara itu bersama-sama. Jadi masa pandemik ini berlaku awal-awal di negara kita dulu, memang semua orang panik lah, panik sebabnya macam mana ni, nak buat macam mana, apa yang berlaku ni kan, kenapa kan, benda tu bentuknya macam mana kan, kita pun tak pernah dengar virus-virus yang Delta, Beta kan. Jadi benda-benda macam ni agak rare dalam masyarakat, terutamanya orang awam macam saya lah, macam Dr. Ahmad Fairuz di dalam bidang kesihatan. Memang benda itu dihadapi dalam situasi pekerjaannya. Macam orang awam macam saya ni yang pernah dengar, berlakulah sesuatu yang mungkin totally berbeza daripada kehidupan seharian kita. Ingat lagi kita semua kan, tak boleh keluar rumah, betul tak kan? Semua orang duduk dalam rumah, kemudian tak boleh ke mana-mana. Jadi bila tak boleh ke mana-mana tu, apa yang berlaku kepada situasi emosi manusia? Manusia akan jadi tension, kemudian perasaan tak selesa tu dah wujud sebelum pandemik lagi. Contohnya macam suami isteri lah kan. Kenapa di musim-musim pandemik tu banyak pula kes perceraian, Cik Khairul kan? Kerana dikatakan dalam pemerhatian dan kajian yang dibuat oleh pelbagai pihak, meningkatnya masa musim pandemik tu kecenderungan kehidupan yang agak tak stabil, terutama hubungan suami isteri. Kerana masa tak ada pandemik, mereka balik mungkin tak sama. Mereka
boleh lari daripada apa-apa keadaan. Mereka ada pilihan yang lain. Tapi bila pandemik, mereka tak boleh ke mana-mana. Kena duduk dalam rumah, siapa keluar daripada rumah, dia kena tangkap polis. Kan? Jadi mau tak mahu perasaan yang dipendam, yang direndam, akhirnya menjadi dendam. Itu yang kadang-kadang kita tengok bergaduh suami isteri kan. Kemudian anak-anak pula selama ni mungkin mereka duduk di asrama, ruang berjumpa tu agak terhad masa cuti saja kan. Ni semua orang dekat rumah kan. Lepas tu pula masing-masing ada pula sikap masing-masing kan. Perangai orang ni, perangai orang tu. Bila dah nak bergaduh, mak bapak tension kan, jangan bising-bising kan. Jadi makin jadi havoc keadaan tu kan. Tapi mau tak mau semua orang kena hadapi ni kan. Atas saya ingat lagi dalam satu sesi kaunseling saya lah dengan pemanggil. Sebab kita tak boleh bersemuka di sana awal-awal sesi kaunseling tu. Pemanggil ni perempuan. Saya sukarelawan untuk talian kasih. Talian kasih ni tak kira masa lah doktor kan. Doktor tahulah sebagai sukarelawan dan NGO ni. Kadang kita bertugas pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi. Tunggu klien. Berderu-deru masuk dalam line tu kan. Berlumba-lumba nak cakap dengan kaunselor ataupun nak cakap dengan doktor lah. Jadi satu pagi lah, dah nak pagi dah, saya dapat panggilan daripada seorang wanita. Dia kata, cik saya pening kepala saya cik tengok laki saya ni katanya. Okey, cuba cerita pelan-pelan dengan saya untuk saya faham dulu. Dia ajar sebut COVID je cik. Saya kata sekarang dia kata apa? Saya katakan sebab dia kata kat luar rumah ada COVID. COVID tunggu kat luar. Kan? Kau jangan keluar. Nanti kena COVID katanya. Padahal luar rumah aja, bukan luar hospital kan. Lepas tu dia kata saya ni rasa macam nak kena COVID lah. Asyik sakit tekak je. Saya kata betul ke bang? Kau awak rasa macam itu kan? Bawa pergi klinik. Doktor kata okey, setakat ni tak ada lagi simptom, pakcik okey lagi kan, jaga SOP, balik jaga kesihatan diri kan, selalu cuci tangan. Tak boleh doktor, nanti COVID tu datang lagi. Nampak tak? Dah jadi satu fenomena pula dah. Lama-lama mereka bukan bergaduh bab COVID, bukan kerana COVID, bergaduh kerana pemahaman persepsi tentang COVID. Boleh jadi cerai-berai juga ni perkara ni. Isteri cakap apa? Sebab isteri kata apa? Dia kata jangan fikir macam tu. Kalau awak fikir macam tu saya pening kepala lah. Lama-lama saya tak boleh hidup dengan awak. Dah jadi perkara lain pula lah. Bergaduh bab itu pula. Jadi ni fenomena kan. Tu pula datang dengan pembelajaran yang tak boleh pergi sekolah, betul tak kan? Mak bapak memegang jawatan guru besar, guru disiplin, guru menolong kanan kan. Manusia jadi havoc, tak boleh nak kontrol diri masing-masing. Bukan kata orang lain lah ya. Kita sendiri pun, saya pun ada 5 orang anak. Dan sekolah menengah 4 orang, sekolah rendah seorang. Jadi bila kita tengok, ya Allah mana satu nak tengok ni kan. Yang sekolah menengah yang dah besar tu okey lah. Yang rendah ni kalau kita tak tengok buku dia tak tengok buku dia pula. Cikgu pula menjerit, manalah budak tak masuk kelas ni Lama-lama cikgu pun tertidur depan komputer menunggu pelajar. Ini semua adalah suasana kan yang berlaku. Tapi mau tak mau kita kena hadapi. Okey. Soalan tak jawab lagi ni kan. Jadi suasana agama pula. Suasana agama tu maksudnya secara hikmahnya kalau kita lihat apa yang Allah turun kepada manusia ni adalah bukan satu hukuman, tetapi mungkin ada satu ibrah, pelajaran dan pengajaran yang boleh kita ambil. Contoh, selama ni kita nampak nak solat berjamaah dan keluarga ni masing-masing sibuk dengan urusan hidup masing-masing kan, tak berkesempatan. Tapi bila adanya COVID-19 ni, ada ruang kita nak berjamaah. Allah nak bagi masa kita berehat juga daripada kesibukan duniawi kat luar sana. Ingatlah aku sesekali, kata Allah kan. Ada masa nak berzikir, ada masa nak tengok Quran kita kan. Malahan ada yang beritahu habis 30 juzuk masa musim COVID tu. Kan bagi yang memilih cara itulah kan. Tapi bagi yang memilih cara yang lain, so tak boleh buat apalah, pilihan di tangan masing-masing kan. Jadi agama pun terkesan juga kerana pada peringkat awal masjid tutup,
doktor dan Cik Khairul serta pendengar, mula-mula tu bila kita lalu depan masjid, meleleh air mata, bila lah kita dapat masuk ke masjid tu tak kan? Bila lah kita dapat jemaah semula kan? Kenapa dah ada tutup masjid ni? So kita tak katakan agama tidak terlibat, maknanya sektor agama pun terlibat. Ya, alhamdulillah bila tak buka masjid tu ramai jugalah orang miskin kan. Bila lah nak buka masjid, kedai buka, shopping buka, macam-macam perkataan lah kan. Tapi dah buka tu, datang ke tidak yang bercakap tu kan? Ini persoalan di situ kan. Jadi ini semua juga adalah ujian yang Allah turunkan pada kita manusia. Kalau kita lihat ujian yang Allah turun ni, Allah sebut tau dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, demi sungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Takut tu kadang-kadang pada musuh tu kan. Dan dengan merasai kelaparan. Takut lapar kan. Macam mana kita nak makan ni. Tapi setakat yang kita tahulah bila musim pandemik COVID-19 tu, walaupun ramai orang terkesan dengan pekerjaan, hilang pekerjaan, tak boleh pergi kerja, tapi alhamdulillah kan, ada manusia yang Allah campakkan hatinya perasaan ihsan, betul tak? Inilah semuanya menagih kepada kita kefahaman ni kan. Hidup berjiran, betul tak? Jiran sebelah tu ada ke makanan, jiran sebelah tu mampu ke, ataupun bagaimana kan. Jadi keprihatinan tu diperlukan di saat itu kan. Dan kita lihat dari segi agama, sudah pun ada satu platform yang Allah sediakan untuk kita melakukan amal baik. Seperti Dr. Ahmad Fairuz tadi sebut, bila kita NGO ni, maknanya tak kira siang malam pagi petang kan, kita akan berusaha lah untuk menyampaikan hak-hak sahabat-sahabat kita tu supaya mereka juga mendapat nikmat kehidupan. Kelaparan, kemudian kekurangan dari segi harta benda, hilang pekerjaan, kekurangan jiwa, itulah. Doktor pun sebagai seorang psikiatrik, kes masa pandemik ni agak kritikal, contohnya anxiety yang tinggi, kemurungan, burnout kan. Apa burnout ni, macam dah hilang keupayaan, dah hilang minat dah, sampai ciri-ciri burnout hidup tu pun dah ada dah, tak mau hidup dah kan. Saya tak tahu nak buat apa dan cik kan. Saya rasa saya tak boleh menjadi suami yang baik, saya tak boleh bekerja. Jadi kaunselor pun tak kurang jugalah menghadapi situasi sebegini. Jadi kalau kita tengok isu agama, contoh kawan-kawan yang biasa mengajar kelas-kelas di masjid kan, tak dapat pergi jumpa jemaah-jemaah bersemuka. Tapi alhamdulillah saya sendirilah, orang lain saya tak tahu, saya sendiri barulah kenal Siniat, Google Meet kan. Sebelum tu tak kenal, tak tahu macam mana nak online kan. Ni semua yang saya pakai ni kan, earphone semua tak ada kan. Jadi subhanallah kan, Allah itu bukan meninggalkan kemudaratan tapi memberikan kenikmatan sebenarnya. Yakinlah di sebalik ujian itu Allah gantikan dengan nikmat kan. Cuma kita nak kena sabar, kita nak kena cekal. Dan Allah kata dalam ayat yang saya sebutkan tadi, surah Al-Baqarah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kesabaran kita ni. Alhamdulillah rakyat Malaysia sabarlah. Sebab 2 tahun ni kita istiqamah dengan cakap pemerintah kan, lakukan apa yang diminta untuk kebaikan semua. InsyaAllah pandemik ni akan datang. InsyaAllah tak lama lagi ni. Cuma semua orang kena bersedia ke arah itu, dan ketika perkara itu datang, kita kena lakukan sebaik-baiknya supaya, abang kata Cik Khairul, walaupun kita ada endemik nanti, mungkin pandemik itu akan datang balik, betul tak kan? Apapun, kita tak selamanya akan duduk dalam pandemik, kata doktor. Kita kena hadapi situasi itu, dan kita kena biasakan, dan kita kena adapt sebagai kehidupan baru kita lah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih yang bahagia Tuan Haji Nur Azman di atas perkongsian yang begitu bermakna untuk kita jadikan dan kita terima sebagai panduan dan pegangan juga sebenarnya kan. Tadi ada dinyatakan bahawa
apa kita kata musim pandemik itu daripada sebelum ni, kalau sebelum musim pandemik kita biasa dengar memendam rindu. Tapi ketika musim pandemik, Tuan Haji dinyatakan tadi memendam dendam pula. Jadi suasana itu akhirnya menjejaskan kan, khususnya fungsi kekeluargaan, perhubungan, komunikasi dan sebagainya. Dan insyaAllah benda tu semakin lama semakin menghampiri ke penghujungnya ya. Seperti apa yang Dr. Ahmad Fairuz kata tadi, kita sekarang ni sedikit sebanyak akan apa kita kata terbukalah sikit jalan kepada fasa endemik. Okay, sebabnya apa ya, kita harapkan macam tu, dan kita pun macam kita lihat suasana persekitaran kita yang berlaku sekarang ni. Kita beranilah juga nak nyatakan macam tu kan. Kalau kita tengok di beberapa negara yang di banyak negara lah sebenarnya telah pun kita kata macam memasuki fasa endemik. Betul tak saya rasakan kat situ? Sebabnya sedikit sebanyak dia telah melonggarkan sedikit, macam ada sekatan-sekatan lah, SOP tertentu dia dah longgarkan sikit, dan ada setengah-setengah tu dia dah hapuskan terus. Kan kat situ. So maksudnya kat situ macam dah masuk sikit lah ke fasa endemik. So kita nak dapatkan penjelasan lebih lanjut ni daripada yang bahagia Dr. Ahmad Fairuz. Maksudnya kalau kita tengok dekat situ, pandemik ni penuh dengan SOP. So bila dah masuk ke endemik tu, kita nampak SOP tu dah semakin longgar, dah semakin kurang, dan kita harap dia semakin dihapuskan lah. Okay kan, macam tu. So dekat sini kita tak pasti lagi bentuk SOP ketika endemik tu macam mana. Tetapi pengalaman kita, dan kalau kita tengok dekat berita, kita baca dekat akhbar dan sebagainya, SOP di ketika musim ataupun era ataupun fasa endemik ni berbeza daripada SOP ketika fasa pandemik, dan dia semakin memberi harapan sedikit sebanyak kepada kita kan. Kita rasa lega, kadang-kadang kita rasa kita dah semakin bebas, rasa seronok, rasa happy. Okay. Dan keadaan seperti itu meningkatkan sikit sebanyak kita kata keyakinan kita rasa secure, kita rasa selamat, kita rasa kita bebas kan dekat situ dan sebagainya. So dekat situ adakah kenyataan seperti itu sebenarnya apa kita kata satu hayalan ke, ataupun satu perkara yang akan akhirnya nanti menjadi kenyataan, dan apakah tindakan ataupun adakah SOP ketika musim endemik itu akan memberikan sesuatu yang bermakna dari segi SOP tersebut kepada kehidupan umat Islam itu sendiri, dan akhirnya apakah langkah-langkah yang umat Islam perlu lakukan kan untuk menilai ataupun untuk menerima SOP tersebut sebagai persediaan mereka untuk menuju kepada fasa endemik ini. Dipersilakan yang bahagia Dr. Ahmad Fairuz. Okey, terima kasih Encik Errol. Okey, satu soalan yang cukup mampan tu. Okey, jadi untuk kita pergi ke fasa endemik dan bercerita mengenai SOP, untuk kita faham perkara ini, sebenarnya COVID-19 ni sangat kita di alangan bahagian perubatan ni pun, bagi kita COVID-19 ni pun sangat-sangat baru kan bagi kita kan, di mana kita belum dia masih dia tak menunjukkan sifat-sifat dia yang stabil lagi kan, di mana COVID-19 ni sentiasa berubah-ubah dia punya variant, dia punya pattern, dan dia belum biasanya kita bila pandemik, kita akan refer kepada pandemik-pandemik yang sebelum ni. Contohnya influenza. Di mana kita berharap pandemik COVID-19 ni dia macam influenza. Di mana dia ada season. Kita panggil seasonal pattern. Seasonal pattern dia ada musim-musim dia. Macam kalau pokok mungkin musim durian kan. Sekarang musim durian Okey, sekarang mungkin ada musim durian, lepas tu bertukar pula kan, manggis kan, tukar-tukar kan, lepas tu tunggu balik, durian datang balik 2-3 kali setahun. Jadi kita dapat buat persediaan lah. Kalau nak makan durian hitam tu, simpan lah duit kan, kita boleh buat persediaan. Tu mungkin contoh yang mudah. Jadi bila kita tengok penyakit-penyakit pandemik ni, dia mungkin baru lagi, dia belum menunjukkan pattern yang stabil.
Kita tak boleh nampak lagi dia punya pattern sama ada COVID-19 ni dia akan menjadi bermusim ataupun tidak. Terlampau kita panggil apa, masih baru lagi untuk kita membuat konklusi. Sama ada COVID-19 ni masih akan menjadi seasonal ataupun tak. Banyak saya tengok profesor-profesor di universiti-universiti antarabangsa juga belum membuat konklusi sama ada COVID-19 ni akan menjadi seasonal pattern ataupun tidak. Ini masih dalam pemantauan daripada masa ke semasa. Dan kita juga bergantung kepada bila kita bercerita dengan SOP, pandemik, kadar jangkitan, kita bergantung kepada sifat COVID-19 tu juga, variant tu tersebut juga. Kalau dulu kita tengok kita risaukan tentang Delta. Delta ni sangat membahayakan, menyebabkan kematian yang tinggi, komplikasi yang teruk, ramai yang perlukan oksigen dan sebagainya. Tetapi apabila kita berjumpa dengan Omicron pula, tiba-tiba kita pun belajar Omicron. Semua faham Omicron. Okay. So dengan perkataan baru pula kita belajar Omicron. Okay. Dengan Omicron ni ramai yang mengatakan ni macam demam sesama biasa saja kan. Tetapi dia tidak seperti common cold kita panggil ataupun demam sesama biasa. Dia still COVID-19 yang juga membahayakan. Tetapi dia punya simptom dia lebih tidak seteruk tahap Delta. Tetapi yang kita merisaukan, transmissible rate dia tinggi. Dia cepat, kadar jangkitan dia cepat. Sebab itu kita tak pasti sama ada Omicron ni sedang mendominan membelakangi Delta. Jika Omicron ni lemah, Delta akan kembali balik ataupun tidak. Yang tu pun kita masih dalam pemantauan. Sama ada kita akan berhadapan bila Omicron rendah balik, Delta akan menguasai balik. Itu pun bergantung kepada kajian daripada semasa ke semasa. Jadi banyak SOP ni sebenarnya kita bergantung kepada virulence kata mudahnya macam mana COVID ni mengganas beri impak kepada kesihatan kita, bagaimana keganasan dia boleh bagi kat kita dengan berapa cepat dia boleh berjangkit dan sebagainya sebab dia melalui udara dan sebagainya, so dia cepat jadi ini yang merisaukan sebab kita belum ada sampai satu tahap yang stabil walaupun kita nak pergi ke endemik. Sebab tu banyak negara-negara yang masih dalam 50-50 untuk declare negara mereka untuk ke fasa endemik sebab untuk membuat penilaian. Dan satu lagi faktor yang kita perlu pertimbangkan di mana kalau kita cerita tentang keganasan varian ni dan sebagainya, dia punya kita panggil macam antidote lah kan. Antidotnya adalah kita kena siap siaga dengan imuniti badan kita. So kita tak boleh orang kata lari. So immunity ni datang daripada satu, bila kita dah dapat COVID-19, kita sembuh, alhamdulillah, tak ada banyak kemungkinan kita tak dapat long COVID kan. Kalau kanak-kanak dia tak dapat misi kan. So dia boleh mendapat immunity juga satu, immunity daripada jangkitan. Kedua, immunity daripada vaksin. Jadi ini sangat membantu. Immunity adalah salah satu memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kita pergi ke fasa endemik. Ini memang satu kita katakan fakta lah. Banyak pandemik yang sebelum ni pun kita dapat harungi because disebabkan usaha kita ke arah vaksinasi. Tetapi vaksinasi dia ada mengikut immune response kita. Ada yang kita bagi measles, dia boleh bertahan lama. Dia punya immunity. Mana ada orang cocok measles every year? Tak ada. Setiap tahun ada cocok measles punya vaksin? Tak ada. Tapi dulu dia pun pernah juga mengalami fasa-fasa jangkitan yang tinggi dan sebagainya, pandemik. Tetapi dengan immunity, jadi dia bergantung kepada virus tersebut. Untuk kita faham sifat-sifat virus tu. Jadi contohnya influenza. Influenza dia dah jatuh ke tahap seasonal. Dia berpattern, ada bermusim untuk dia rehat. Tetapi dia masih memerlukan vaksinasi sentiasa. Di mana dia sentiasa berubah dia punya variant.
dan dia perlu kaji balik, dia perlu memperbarui dia punya vaksinasi immunity. Mungkin 2 tahun sekali dan sebagainya. Mengikut varian-varian influenza yang dikaji. Begitu juga kita kena faham mengenai COVID-19 di mana kita kena sentiasa mengkaji sifat-sifat COVID-19 ni, varian dia, dan kita kena sentiasa menjaga imuniti kita punya komuniti. Jadi ini sangat penting untuk kita pergi ke arah fasa pandemik. Sebab tu JKM, kerajaan banyak membuat iklan dan sebagainya untuk supaya komuniti ramai mendapatkan vaksin. Ramai mendapatkan kadar vaksinasi kita menjadi lebih tinggi. Terutamanya booster. Sebab dalam kajian kita kena faham sehingga yang second selepas dos kedua itu dia tak boleh bertahan lama. Dia perlukan dos booster. Dan kita bergantung, dan ada juga banyak soalan-soalan bertanya perlukah dos keempat, perlukah ke dos kelima setiap tahun dan sebagainya. Kalau tanya mana-mana doktor pun kita tak boleh jawab lagi. Kita perlu kaji dan melihat perkara ini. Kita tak boleh buat konklusi terlampau awal. Kemungkinan boleh bertahan 2 tahun. Kan? Kemungkinan mungkin macam measles. Kita tak tahu apa yang Tuan Haji Azman beritahu, apa yang Tuhan nak uji dekat kita. Kan? So kita tak faham lagi. Jadi kajian tu mesti terus, kita berkadar terus. Jadi kita balik kepada SOP. Di mana apabila endemik berlaku, kita nak pergi ke arah endemik. Ia tidak bermakna kita harus buka semua, longgarkan dan sebagainya. Cuma bagi saya dia beza pandemik dengan endemik adalah endemik ni kita punya SOP dia lebih fokus. Apa yang kita nak buka kita kawal. Contohnya katakanlah kita nak solat tak nak jarak-jarak dah. 1 meter, tak nak 1 meter dah, kita nak rapat-rapatkan saf dan sebagainya. Kita pun dah lama dah tak dengar imam ni cakap rapatkan saf kan. Di Turki orang dah bising dah. Di Turki semua boleh rapatkan saf dan solat macam biasa. Kenapa tak di Malaysia? Jadi ni isu ni. Jadi kita kena faham. Kita kena tengok SOP kita balik, di mana apa yang kita nak buka. Contohnya umat Islam nak solat rapatkan saf, dan apa yang kita boleh. Mungkin kita kena pakai double mask waktu solat. Mampukah kita? Kan? Mungkin untuk hari Jumaat kita kena buat screening dulu, RTK dulu. Betul? Sebab ini mungkin kita kena memperketatkan dahulu. Bukan sebab maksudnya kalau apa yang kita nak buat, kita kena mengawal risiko tersebut. Dia akan ada risiko. Walaupun endemik kita ada risiko. Sebab tu saya beritahu endemik ni kita hidup bersama COVID. Jadi SOP kita lebih fokus. SOP kita lebih terperinci berkenaan dengan aktiviti yang kita nak buat. Contohnya yang kita tahu di mana kalau kita nak pergi mana-mana event boleh. Kita boleh buat gathering, bukan orang Islam saja kan. Agama-agama lain, bukan lain semua pun nak ada jemaah dan sebagainya juga kan, gathering congregation dan sebagainya. Semua orang nak pergi kan. Jadi boleh buat. Contohnya paling simple, dia perlu buat RTK dulu sebelum pergi kan. Ni nak solat raya, boleh tak kita solat ramai-ramai, rapatkan saf lagi, mungkin boleh kita implement SOP untuk kita check RTK dulu kan. Dan juga tak ada simptom, tak ada sakit tekak, tak ada sesama, check negatif, boleh solat sama-sama. And then waktu tu kita tambah lagi dengan SOP. Walaupun ada aircon, pengudaraan, kipas dan sebagainya, dia tak boleh tertutup. Masjid kena buka tingkap, buka pintu. Kalau ruang tertutup, increase dia punya risiko. Risiko dia akan menjadi tinggi untuk kadar jangkitan. So kita pengudaraan kita kena tambah baik kan, improve dan sebagainya. Kita boleh melihat dari situ. Jadi endemik ni kita di mana kita SOP tu kita timbal balik, kita tengok kan aktiviti yang kita nak buka. Contohnya
kita nak buka sempadan negara, nak bantu ekonomi kita, kita kena boost balik. Sampai bila kita tak boleh keluar negara, nak SOP dan sebagainya, kita kena buka. Jadi bagaimana untuk kita kawal, dia perlu buat PCR sebelum datang dan sebagainya. And then kita mungkin untuk awal-awal ni kita boleh tengok negara-negara mana yang kita boleh buka dulu untuk kita pergi dan pulang dan sebagainya. Jadi dan juga kita perlu faham SOP yang standard kita panggil. Jika kita mengalami simptom, kita perlu buat apa. Jika kita ada kontak rapat, kita perlu buat apa. And then apabila kita nak pergi ke majlis-majlis, apa yang kita perlu buat. Jadi SOP ni saya tengok laporan-laporan banyak mengatakan bahawa Malaysia antara negara komuniti dia mempunyai disiplin yang tinggi berkenaan dengan SOP. Sebab itu bagi saya kita mampu. Bagi saya kita mampu untuk melalui fasa endemik ini bersama. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita harus bertanggungjawab. Harus bertanggungjawab sebelum kita pergi majlis dan sebagainya. Kita kena swab lah kan. Lepas tu jika kita ada kontak rapat, kebanyakan yang masalah kontak rapat, sometimes kita tak declare dan sebagainya, ini menyebabkan online yang boleh berjangkit. Dan juga yang paling penting adalah immunity kita. Jika kita perlukan booster untuk kita tingkatkan immunity, sebab immunity ni sangat-sangat penting. Bila kita immunity tinggi, kita memang boleh berada di fasa endemik. Tapi kalau kadar immunity kita rendah, drop, dia akan naik balik. Resurgence, kita panggil apa? Resurgence balik. Kes tu akan melonjak naik kembali jika tahap immunity kita rendah terhadap COVID-19 tersebut. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Yang Bahagia Dr. Ahmad Fairuz atas penerangan tadi. Alright, dinyatakan apa keadaan sekalipun sama ada pandemik ataupun endemik, sebenarnya SOP itu penting untuk kita jangan tinggal. Dan kerana ia sedikit sebanyak membantu untuk mengekalkan tahap imuniti dalam diri kita dan juga pada peringkat masyarakat atau komuniti itu secara keseluruhan. So berdasarkan kepada apa kita kata SOP dan juga imuniti itu sendiri, ini merupakan satu apa kita kata faktor yang sedikit sebanyak akan mempengaruhi juga apa kita kata kedudukan atau masa depan dan seterusnya persediaan umat Islam itu untuk menuju kepada fasa endemik. Tetapi di sini kita nak dengar juga dan kita nak pastikan SOP itu dan juga persediaan itu dari sudut spiritual, dari sudut kerohanian dia, dengan tujuan supaya nanti umat Islam nanti akhirnya akan terus dapat mengekalkan momentum keharmonian mereka, perpaduan mereka sama ada dalam keluarga, suami, isteri, pasangan, anak-anak, kelompok masyarakat secara keseluruhannya dan sebagainya. So dalam aspek yang berkaitan dengan pendekatan ataupun daripada perspektif kerohanian ni, kita nak dapatkan pula pandangan dan juga apa kita kata perkongsian daripada Yang Bahagia Tuan Haji Nur Azman tentang macam mana cara ataupun kaedah spiritual ataupun kerohanian yang boleh kita lakukan, boleh kita laksanakan walaupun kita dalam suasana penuh dengan SOP. Ketika pandemik nak masuk ke endemik, kita takut nanti masuk balik ke pandemik dan sebagainya. Alright, dipersilakan Yang Bahagia Tuan Haji. Alhamdulillah, kita masih lagi berbincang mengenai topik apakah persediaan kita untuk menghadapi era endemik tu, dan persediaan kita dari sudut spiritual dan psikologi kerohaniannya. Okey, saya rasa apabila kita melihat suasana masyarakat yang memahami konteks pandemik itu sebagai satu proses pembelajaran kehidupan yang kita jadikan dia sebagai satu norma baru, kan? Macam
soal solat tadi tu kan. Dulu kita sembahyang boleh rapat kata doktor. Sekarang ni peraturan meletakkan kita jarak 1 meter kan. Dan ada negeri pun sudah mengambil keputusan untuk rapat semula kan. Jadi suasana itu berbeza di antara negeri dan negeri sebab masing-masing ada pandangan dan pendirian yang dipegang lah. Apapun kita menjadi masyarakat yang sama, iaitu kewajipan solat tu tetap ada di mana-mana kan. Kalau yang tak datang ke tempat sembahyang yang khusus seperti masjid dan surau, maka di rumah pun kena solat juga kan. Tak boleh kata kat rumah tak payah solat lah kan. Orang pergi masjid je nak solat kan, kita kena solat juga. Kemudian bacaan Al-Quran contohnya, kita tetap kena baca Quran. Zikir kena teruskan. Walau apa pun keadaan, sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan tu kena menjadi lebih rapat. Malahan dikatakan melekat. Kan? Maknanya kita lebih akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pergantungan kita kepada Allah itu akan lebih besar apabila kita dah melihat tidak ada siapa yang boleh menghadapi suasana pandemik tu. Hatta doktor pun berusaha sedaya upaya untuk membantu pesakit-pesakit yang kronik tu, tapi di saat itu tidak ada pengharapan yang boleh dipanjatkan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Doktor kata apa? Selalulah kita tengok drama tu kan. Dr. Mak Fairuz, kami telah berusaha kan. Sesungguhnya takdir Allah menentukan segala-galanya. Betul tak? Kan? Bila dah takdir Allah kan, itu ditetapkan kepada kita, contohnya kematian, kesedihan, kemurungan, kehilangan. So kita kena belajar berdamai pula dengan takdir tu. Kita kena berdamai dengan takdir. Kita tak boleh nak lawan takdir tu kan. Jadi bila kita tak boleh menghadapi takdir, dia akan menjadikan satu fenomena yang lain pula dalam kehidupan kita. Malahan lebih dahsyat lagi, na'udzubillah lah, berlaku kepada kita dan sahabat-sahabat kita pendengar IKIM ni. Orang mempertikaikan Tuhan pula, mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Apa dosa saya? Kenapa saya yang kena? Saya bukan buat maksiat. Saya bukan buat benda jahat dalam hidup saya. Saya orang pergi masjid. Saya orang baca Quran. Masya Allah. Ujian terhadap keimanan ni sangat tinggi COVID ni. Kan? Kenapa dia tu tak kena? Dia tu tak pergi masjid. Dia tu tak sembahyang. Patutnya dia yang kena. Masya Allah. Ini bukan pilihan kita. Pilihan Allah. Kan? Jadi kat sinilah spiritual kita ni kena lagi ditambah. Kan? So spiritual yang macam mana? Maksudnya kebergantungan kita kepada pencipta, kemudian ikhtiar kita. Kan Allah sebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kan? Apabila kamu dah berusaha berikhtiar, tawakallah kepada Allah. Betul tak? Kan? Macam saya lah balik daripada Kuching semalam doktor kan. Saya tawakallah kepada Allah sebab saya pergi dengan kehendak Allah dan saya balik pun dengan izin Allah kan. Maka Allah selamatkanlah. Top dengan sahabat kita tu, dia kata saya ada ciri-ciri gejala ni ustaz, katanya. Ustaz buat cek lah ya kat sana katanya. Saya pun tawakal lah kan. Perasaan gerun takut tu memang ada sebab kita dah balik ke keluarga, dah jumpa kawan-kawan di pejabat kan. Nanti kawan kata sebab dia lah ni kita dapat ni. Itulah orang cakap jangan pergi, nak pergi juga kan. Kalau ada fenomena yang macam tu, sukarlah untuk kita melaksanakan tugas-tugasan dan tanggungjawab kan. So kita lakukan, jaga diri, SOP, dan kita bergantung kepada Allah. So kebergantungan itulah yang menjadi satu sumber spiritual yang meletakkan kita lebih menjaga SOP itu sebenarnya kan. Ikhtiar dulu, buat dulu dan yang selebihnya itu adalah dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kan. So dalam suasana begini, SOP yang ada ni dalam musim kita nak menghadapi endemik ni, apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk mengekalkan harmonian ni kan? Contohnya saya tengoklah dulu kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah tak boleh pergi masjid kan? Tak boleh pergi masjid, tak boleh keluar untuk mengaji ke apa ke. Tapi sekarang alhamdulillah mereka dah boleh pergi. Yang penting Acik mengaji tu cakap apa?
Kalau domam-domam, batuk-batuk, rasa nak sesama, jangan datang. Tak apa, duduk rumah. Nanti dah sihat baru datang, kan? Malahan banyak dah guru-guru yang mengaji Quran ni pun dah gunakan medium inilah internet ni, belajar melalui online, kan? Mengaji melalui online pun dah banyak dah. Jadi jimat masa, jimat kos, kan? Tapi cikgu ngaji tak kena bayar juga, ya. Okey. Kemudian jimat orang kata apa? Ruang, kan? Jadi alhamdulillah, sebenarnya di samping Allah uji itu, Allah bagi jalan sebenarnya, kan? Allah bagi kemudahan kepada kita, kan? Sebab Allah tidak akan turunkan sesuatu perkara itu kecuali dengan penawarnya sekali, kan? Jadi apa yang ibu bapa boleh buat? Kalau kita dah macam contoh pandemik itu, dah biasakan berjamaah, betul tak, kan? Biasakan melakukan tugas-tugasan keluarga tu bersama-sama. Barulah suami tu pandai nak nolong isteri, Cik Khairul. Mula-mula pandemik tu saya pergi ke pasar, ketua keluarga pergi ke pasar, kan? Ada suami tanya saya, Cik, kentang tu yang mana satu? Kata, kan? Dia tanya, Cik, kentang tu yang mana satu? Katanya, orang ni dahsyat betul, hidup dia kentang tak kenal, kan? Ini memang jenis ngap je siang malam pagi petang. Tahu dah digidang atas meja, kan? Kebetulan pula sebelah kentang tu ada sengkuang. Kan rupanya lebih kurang sama, tapi saya tak sama, kan? Saya kata, Cik pilihlah, situ cuma ada, kan? Cuma berbentuk tu. Ada sengkuang, ada keledek, ada kentang. Dia ambil sengkuang. Saya rasa ni balik rumah memang makan sengkuang sekarang ni. Nasi tak ke mana, kan? Nak beritahulah, kan? Maknanya musim macam ni Allah nak ajar hubungan suami isteri tu, ini peluang, ini ruang, kan? Kita pun mungkin kesibukan bekerja, tak banyak masa dengan anak, betul tak, kan? Baru kita kenal anak kita, baru kita tahu ya anak kita tak lancar CFR lagi, tak faham lagi pelajaran kat sekolah tu. So kita tak boleh marah anak, kita kena cari alternatif macam mana kita nak bantu anak. Maknanya sama-sama belajarlah, betul tak, kan? Kemudian suasana keharmonian tu kalau kita ambil dia sebagai satu yang positif, maka dia akan jadi positif. Sentuhan. Dulu kita jarang bersalaman, kan? Tapi kalau dalam konteks rumah kita, SOP-nya taklah ketat, tak boleh bersalam, kan? Sebab kita tahu tahap kesihatan ahli keluarga kita dalam rumah tu, dia tak demam, dia tidak positif. So bersalamanlah antara kita. Tapi kalau untuk orang di luar rumah kita yang datang rumah kita, so kita ikutlah SOP tu, kita nyatakanlah, maknanya buat masa ini bersalaman itu bukan sesuatu yang tidak dikenaki, tetapi kita lebih berhati-hati. Semua orang dah faham dah. Kalau tak salam tu orang tak kecil hati, betul tak? Macam kenduri lah. Kenduri kahwin dah boleh buat, orang pun terhad nak pergi, dan nak pergi tu pun terfikir-fikir juga, kan? Walaupun ada kewajipan menerima undangan tu kewajipan Muslim, kan? Tapi maksudnya dalam keadaan pandemik ni orang faham. Kalau dia tak jemput pun kita tak kecil hati. Malahan bersyukur katanya, kan? Tak jemput tu bersyukur. Sebab kita tak terlibat dengan keramaian, kan? Jadi kalau sekiranya kita tak pergi pun, kita boleh berhubung lagi, mungkin kita call ajalah pembekal, hantarlah telur, beras, gula di rumah, kenduri tu. Lepas tu WhatsApp lah sahabat jiran kita tu, kan, minta maaf lah saya tak dapat nak hadir, kan, sebab ada keluarga yang tak sihat. Betul tak? Jadi tuan rumah pun rasa dia diraikan dalam bentuk yang macam tu. Jadi inilah sebenarnya persediaan-persediaan yang berbentuk spiritual. Yang saya kata spiritual ni benda kat dalam, keyakinan kita pada Tuhan, kemudian keimanan kita kepada kehidupan. Contohnya walaupun kita jauh, tapi sebenarnya kita masih boleh dekat. Ibu bapa dulu tak boleh jumpa bersemuka, tapi ada medium yang kita boleh tunjukkan cucu yang baru lahir, video call, kan? Comel anak nenek, kan? Comel cucu nenek ni, tak boleh tengok, tak boleh dekat, kan? Kalau dapat nak gomol-gomol, betul tak, kan? Tapi buat masa ni sabar dululah, kan? Jadi bagaimana kita boleh mengekalkan kawan tu, dia bergantung kepada kreativiti, inisiatif yang kita lakukan,
untuk kita terus melakukan kewajipan agama itu dalam bentuk yang telah di SOP-kan lah. Sebab hashtag apa? Kita jaga kita tu kita kena amalkan. Kita jaga kita, maknanya kalau kita ada simptom, kita kena jagalah diri kita dan kita kena beritahu orang lain supaya mereka tidak menjadi menghadapi keadaan itu dan boleh menyukarkan mereka pula. Kalau mereka hadapi, contohnya jiran menghadapi keadaan sekarang ni, ialah kejap-kejap kita dengar orang ni positif lah, semalam jumpa aku, hari ni dia pula dah positif dah, betul tak? So dengan dia tak boleh keluar, so kita mungkin beri bantuan dalam bentuk yang pelbagai lah kepada mereka yang menghadapi situasi sedemikian. Jadi untuk memastikan kesejahteraan keluarga ni, apapun SOP yang ditentukan, so kita ambillah langkah-langkah yang positif. Sebagai contoh, macam suami bila balik dari kerja, pastikanlah kita bersihkan diri kita dulu kan. Memang biasa kita bersalaman, berdakapan, berkucupan, suami isteri kan, cium anak-anak. Tapi buat musim ni, sebab kita dari luar, kita bersihkan diri kita dulu. Dah selesai baru kita jumpa. Nampak? Indirectly sebenarnya Allah nak ajar kita kebersihan kan. Ajar kita dengan menjaga kesihatan. Kalau kita nampak ni sebagai satu benda yang positif, insya-Allah dia tak ada masalah pun sebenarnya kan. Dulu dapat duduk kedai kopi, lepak-lepak, ngeteng-ngeteng, ngopi-ngopi katanya kan. Kopi jantan, kopi janda semua ada. Tapi sekarang ni tak boleh lagi dah sesuka hati. Tapi orang akan lakukan juga. Sebab bagi dia, itu satu benda yang mesti berlaku dalam kehidupan seharian dia. So, lakukanlah. Tapi, kena berhati-hati dan kena ambil langkah berjaga-jaga. Kan? Jangan disebabkan kelekaan dan kelalaian kita tu akan memberikan implikasi yang boleh menambahkan keterukan keadaan tu. Dan akhirnya kita tak boleh hidup seperti mana yang kita nak. Sebab endemik ni, kata doktor tadi, kita akan hidup dengan virus tu. Cuma apabila ada langkah-langkah berjaga, berhati-hati dan menguruskan dengan baik, insya-Allah benda tu tidak akan menjadi besar dan luas serta boleh menimbulkan kesukaran dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Jadi ambillah peluang yang ada masa kita di pandemik ni untuk kita aplikasikan dalam konteks endemik, tapi dalam norma baru sesuai dengan keadaan dan juga kehendak-kehendak yang di SOP-kan oleh kerajaan. Memang kita akan buka perniagaan, buka pelancongan, buka pintu negara kan. Apapun keperluan itu ada di situ, dalam masa yang sama kita juga ada ruang membuat pilihan. Kalau perlu sangat untuk kita berurusan dengan konteks sosial, pergilah tapi berhati-hati kan. Tapi kalau rasa tak perlu, duduk rumah tu lebih baik lah kan, untuk kita tidak mudah dijangkiti dan menjangkiti. Wallahu a'lam. Semoga dia memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Yang Bahagia Tuan Haji Nur Azman di atas perkongsian berkaitan dengan aspek-aspek SOP dan juga macam mana pendekatan kerohanian itu kita boleh gunakan sebagai satu perspektif untuk kita melihat pandemik dan juga seterusnya memimpin kita umat Islam itu untuk menuju kepada era endemik dan sebagainya. Kita lihat daripada perspektif seperti itu kan. Itulah dia punya ibrah dan iktibar. Dan sekarang ni kita sudah nak menuju kepada penghujung sesi kita. InsyaAllah kita nak dapatkan ataupun kita nak minta setiap panelis InsyaAllah kita mulakan dengan Yang Bahagia Dr. Ahmad Fairuz untuk memberikan sepatah dua kata dari segi macam mana kita nak menyarankan ataupun kita nak melihat umat Islam ini agar dapat terus mengekalkan ataupun memelihara SOP dia dan seterusnya dapat mempercepatkan lagi kan proses pemulihan kepada ataupun proses pemulihan kepada suasana ini, kepada keadaan ini dan seterusnya memasuki kepada era endemik dan seterusnya kita dapat melepaskanlah diri kita daripada jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Silakan Dr. Ahmad Fairuz. Okey, alhamdulillah. Kita dah
panjang lebar kita berbicara, berkongsi-kongsi pandangan dan pendapat, ilmu. Jadi sebagai konklusi di mana untuk kita menuju ke arah endemik ni, kita perlu bersiap siaga lah. Kita perlu bersiap siaga untuk menjaga diri kita, keluarga kita, komuniti kita. Di mana kita perlu ada kita panggil empowerment, community empowerment. Kita tidak boleh 100% bergantung kepada Kementerian Kesihatan, para petugas, frontliner dan sebagainya sampai bila-bila. Tetapi kita perlu kembali untuk memperkasakan komuniti kita. Masyarakat kita perlu lebih berdisiplin dan juga mempunyai pengetahuan yang sentiasa terkini dan mendapat sumber-sumber yang betul lah, daripada channel-channel yang betul. Sebab ini sangat-sangat penting. Sebab informasi ni banyak sekarang di media masa ni terlampau terbuka pelbagai angle dan sebagainya. Jika kita bercita-cita kita nak pergi ke arah endemik, kita kena fokus. Masyarakat kita kena fokus bersama-sama untuk berusaha ke arah endemik. Jika KKM sahaja berusaha tanpa ada komuniti untuk kita sama-sama bersama dengan KKM, kita tak akan mampu. Negara kita tak akan mampu berada ke arah endemik. Contohnya, jika kita punya kadar imuniti rendah, kita tak akan mampu untuk menghadapi fasa endemik. Walaupun kita endemik, mungkin hanya beberapa bulan. So, jadi ia tidak bermakna sekadar orang kata lontaran daripada kita punya pemimpin-pemimpin dan sebagainya saja untuk kita pergi ke arah endemik. Tetapi nanti kes naik balik, ramai yang mendapat komplikasi daripada COVID-19, ramai yang menjadi kita akan dapat balik kadar kematian yang tinggi dan sebagainya. So kita tak nak pergi ke arah itu balik. Jadi perlu kita mendapat informasi yang betul daripada saluran yang betul. Kita bersama-sama dengan KKM untuk sama-sama kita tingkatkan imuniti kelompok kita, masyarakat kita, dan pada masa yang sama kita perlu mempunyai tanggungjawab dan juga disiplin yang tinggi supaya kita dapat mengawal COVID-19 ni. Untuk kita, contohnya tadi saya dah bagi contoh, untuk kita pergi ke majlis, untuk pergi solat dan sebagainya. Jika kita mempunyai simptom ni biasa kita akan update. Kita akan sentiasa kemaskini dan sebagainya, beritahu jenis varian ni apakah simptom-simptom yang utamanya. Dulu contohnya Delta, varian COVID-19 yang varian dulu lebih kepada tak ada bau, tak ada rasa. Orang cakap makan aiskrim pun macam minum ais je. Tak ada rasa aiskrim pun. Orang yang kena COVID dulu awal-awal kan. Cakap saya makan aiskrim pun doktor tak ada rasa apa. Saya rasa macam ais kosong je. Tu dia hilang rasa. Tapi sekarang dah tak ada. Sekarang orang lebih pada sakit tekak, lebih batuk, daripada sesama. Jadi ini informasi-informasi yang terkini. So bila kita ada ni, kita perlu saring, kita perlu pasti, dan baru kita pergi ke majlis-majlis keramaian. Jadi ini adalah perkara yang kita dah perlu amalkan dalam kita punya orang panggil macam habit lah. SOP yang kita dah biasakan dalam kehidupan harian kita. Maksudnya tak perlu ada kita perlu CAC arahkan kita, perlu ada arahan, kita perlu pakai gelang dan sebagainya baru kita nak ikut. Jadi bila kita di fasa pandemik ni, kita sendiri bermula daripada kita sendiri, kita perlu mempunyai disiplin yang tinggi untuk kita rasa tanggungjawab kepada orang lain. Kalau saya kena, biar COVID tu tak jangkit kepada orang lain. Biar kita baik, sembuh, dan kita tak merisikokan orang lain. So dia akan berhenti. Tetapi kalau kita disiplin kita rendah, kita tetap pergi jumpa, pergi meeting, mesyuarat dan sebagainya,
kan. Jadi dia akan merebak kan. Kita tak akan berjaya dalam fasa endemik. Tapi saya percaya dan yakin masyarakat Malaysia, komuniti Malaysia mempunyai disiplin yang tinggi. Ini bukan dari segi pandangan saya, banyak juga kita nampak kan negara lain kan yakin dengan Malaysia di mana kita punya kadar kita panggil compliancy dengan SOP adalah yang juga yang tinggi kan. Sebab itu kita mampu kan, saya rasa kita sangat mampu untuk kita pergi ke arah endemik. Cumanya kita perlu bersiap siaga dari segi immunity dan juga SOP yang lebih terperinci, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Ahmad Fairuz di atas saranan itu, dan kita selaku persediaan kita saya rasa umat Islam perlu mengambil langkah-langkah seperti yang disarankan itu tadi. Macam kita perlu sentiasa bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain juga, dari segi untuk mewujudkan satu suasana persekitaran yang sihat dan akhirnya dapat mengurangkan jangkitan dan seterusnya, kita dapat bersedia untuk memasuki fasa endemik. Dan gitu juga kita nak minta juga daripada ahli panel kita yang seterusnya, Yang Berbahagia Tun Haji Nur Azman, untuk berikan sepatah dua kata juga untuk kesimpulan kita dalam sesi Forum Bicara Adin kita pada malam ini. Silakan Tuan Haji. Alhamdulillah. Sedar tak sedar kita di penghujung dah rancangan kita pada malam ini, dan doktor pun dah banyak menyimpulkan apa yang kita bincangkan pada topik kali ini. Dan saya nak memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 yang bermaksud, tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab iaitu Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi ayat ini jelas bahawa apa yang berlaku kepada kehidupan kita manusia di muka bumi ini ataupun kepada diri kita sendiri adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum menciptakan kita semua ni. Malahan virus ni pun dicipta, bumi ni pun adalah ciptaan Allah kan. Jadi ketetapan ini sudah pun tertulis di Lauh Mahfuz, dan kita sebagai manusia hadapilah ia dengan realiti, hadapilah dia dengan nilai keimanan yang tinggi bahawa apa yang berlaku itu sebenarnya bukanlah kemurkaan Allah semata-mata, tetapi adalah kasih sayang Allah kepada manusia dan hamba-Nya kan. Dan dengan kasih sayang itulah, dengan rahmat Allah yang luas inilah, manusia akan mendapat satu kefahaman bahawa sebenarnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkanlah ikhtiar dan usaha kita untuk memperbaiki kepribadian kehidupan seharian kita, sama ada kita bernama seorang bapa, seorang ibu, seorang anak, seorang pekerja, seorang majikan, seorang jiran, dan kita adalah seseorang dalam kehidupan. Maka inilah ruang yang ada Tuhan berikan kepada kita sebelum kita mengakhirkan kehidupan kita di dunia ini. Kita mengambil perkara yang baik kan. Sesungguhnya di sebalik musibah itu adanya nikmat kan, dan adanya hikmah yang Allah nak bagi kepada kita. Sesungguhnya orang yang bijaksana, orang yang diberikan hikmah itu, kebijaksanaan, Allah kata mereka itu adalah yang dikurniakan kebaikan dan kebajikan kan. Semoga apa yang kita hadapi dalam suasana 2 tahun ini akan menjadikan kita manusia yang lebih bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia, terutamanya orang yang berjasa kepada kita, menjaga kita siang dan malam, petugas-petugas kesihatan terutamanya lah mereka antara barisan hadapan yang keletihan sebenarnya bila berhadapan dengan suasana ini. Tapi doa kita, semangat kita, motivasi kita berikan kepada mereka ialah suatu kehidupan baru yang mereka dapat kan? Dan saya yakin orang yang
duduk di frontliner ni, terutamanya petugas-petugas kesihatan, mereka sudah menerima keadaan ini sebagai satu takdir yang Allah pilih kementerian mereka kan yang utama, tetapi yang lain-lain akan bersama-sama untuk kita menghadapi keadaan ini agar Malaysia terselamat selama-lamanya, insya-Allah. Apapun harapan kita melalui bual bicara forum bicara Adin malam ini, kita akan jadi pendengar yang memahami dan menghayati serta sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih, minta maaf di atas kelemahan dan kekurangan diri saya. Alhamdulillah, insya-Allah. Allahu Akbar ya. Terima kasih Yang Bahagia Tuan Haji Nur Azman. Okey, di atas saranan dan juga kesimpulan yang telah diberikan itu tadi. Alhamdulillah ya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kepada semua para pendengar dan penonton bersama kita pada ketika ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas kesudian dan juga apa kita kata tumpuan yang diberikan atas perkongsian kita pada malam ini. Dan setakat ini sahajalah ya perkongsian kita untuk program Forum Bicara Adin Radio IKIM kita pada ketika ini, insya-Allah. Di sini saya nak mengambil kesempatan nak mengucapkan banyak-banyak penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Ahmad Fairuz ya, merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan juga timbalan dekan ya Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sampajaya, dan juga terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Nur Azman kita kata atas kesudian juga ya untuk bersama-sama berkongsi kita kata kepakaran, keilmuan dan juga pengalaman bersama-sama dengan para pendengar dan para penonton Radio IKIM pada ketika ini dalam sesi forum Bicara Adin pada ketika ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi kan, nanti kita akan jemput juga dan kita akan bersama lagi pada masa yang akan datang. Dan saya juga nak ambil kesempatan pada malam ini nak ucapkan terima kasih kepada barisan teknikal kita pada ketika ini, selaku penerbit Puan Hajah Fairuz bersama dengan Tuan Haji Faiz, kemudian Puan Hazirah juga bersama kita pada malam ini ketika ini ya. Dan insya-Allah terima kasih banyak-banyak dan saya mohon kemaafan di atas sebarang kesulitan, di atas sebarang kekurangan. Semoga apa yang kita bincangkan pada malam ini, perkongsian kita pada malam ini sebenarnya dapat memberikan banyak maklumat dan juga banyak pengetahuan kepada kita sebagai langkah-langkah untuk kita bersedia memasuki ke fasa era endemik dan seterusnya kita dapat melepasi daripada apa yang kita hadapi sekarang ini dan kita dapat meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berusaha untuk meningkatkan kita kata keabdian kita kepadanya semata-mata, insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini juga untuk mohon maaf dan seterusnya kita akan kembali pada masa yang akan datang dan diucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Forum Bicara Adin dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini,
Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program wacana media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03-6204-6389 atau 387. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Miri 104.0 FM. Dengan
dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, dan teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Yang baru je dengarkan siaran ini, sedang memandu tu hati-hati. Terima kasih sebab pilih siaran kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tadi anda dah pun ikuti rancangan Forum Bicara Ad-Din. Untuk sama-sama kita ikuti tentang tajuk persediaan umat Islam menuju endemik. Yang terlepas, jangan bimbang tengok balik di Facebook dan juga di YouTube channel kami, okey? Dan jam ini sampai 11 sampai